Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhbarana Sulaimanu Abu Idamin qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu yaqul. Ya, ada nama Aufa ya, nama sahabat dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Daripada Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, sesungguhnya rahmat tidak turun ke atas satu kaum yang pada kaum itu terdapat orang yang memutuskan tali silaturrahim. Maknanya sebelum tu hadis ini hadis yang tidak sahih, tetapi ia dikuatkan dengan hadis yang datang selepas nanti. Tapi kita ambil istifadah ambil faedah daripada hadis hadis ini ialah rahmat Allah tidak turun kepada satu kaum yang dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Maknanya kena tempias. Jadi tidak turun rahmat. Rahmat tu apa dia? Kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Cuma ada ulama hadis mengatakan rahmat itu adalah sama ada rahmat di dunia atau berahmat di akhirat. Dan rahmat di dunia itu ada ulama jadi spesifikkan lagi, dia kata air hujan. Tapi tak apalah, air hujan pun termasuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hadis ini juga ada ulama dia mengambil pengajaran bahawa kalau kita duduk satu tempat, perlunya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita duduk satu tempat, kawan-kawan kita, golongan-golongan yang tak soleh, khususnya golongan yang suka mengadu domba, memutus silaturahim, rahmat Allah tak akan datang kepada kita. Itu pentingnya pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Kata ulama, bagaimana kita nak tahu kita bergaul dengan orang yang soleh? Ada 3 ciri. Kalau kita bertemu dengan dia, aura dia mengingatkan kita kepada Allah. Kalau dia bercakap, kita dapat ilmu dari percakapan dia. Kalau kita tengok kelakuan dia, kita akan teringat nasib kita di akhirat nanti. Maknanya kita menjadi ikon kepada orang itu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam pernyataan ini, hadis ini dipanggil tempias duduk dengan orang yang memutus tali silaturahim. Dan ada ulama kata kaum yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala itu adalah macam kita ni kan, ada salah seorang daripada kita suka memutus silaturahim, kita tak larang dia. Malah ada satu kaum yang backup orang, ni dia seorang je yang suka bawa mulut sana, bawa mulut sini, putuskan silaturahim, tapi dia tak dihalang oleh baki kaumnya, masyarakatnya. Maka satu masyarakat itu tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nampak kalau kemarin katalah rahmat itu ditafsirkan sebagai hujan, kadang-kadang hujan itu tidak turun yang tidak dapat air, termasuk para alim ulama'nya di kalangan kaum itu. Kalau tidak ada usaha nahi mungkar dari sudut menghalang orang itu daripada melakukan pemutusan tali silaturahim. Itu penting dalam Islam ini, kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana bila rahmat tidak turun, semua kena.
Dan insya-Allah pagi besok Masyarakat kita ni dia banyak sukanya amal makruf je, tapi nahi mungkar dia tidak. Ya. Masyarakat kita rajin mengaji. Di situ dia dengan amar makruf, tapi ramai juga di kalangan kita rajin mengaji tetapi dia tidak tinggalkan yang mungkar pada diri dia. Sebab itu Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita ni mudah nak buat makruf tapi susah nak tinggalkan yang mungkar yang terbiasa pada diri kita. Sebab itu kita nampak satu watak manusia itu dia ada dua-dua. Dia paling pandai baca Quran, dia paling banyak berdoa, dia paling banyak baca Quran, kemudian dia paling banyak menasihati orang, tapi dalam masa yang sama dia mengatur orang. Dia menulis, memecah belahkan masyarakat. Sebab itu Islam ni tertegak atas amar makruf nahi mungkar. Makruf kita bagi kepada orang lain sila, tapi dalam masa yang sama benih-benih kemungkaran tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sehingga mungkar ni tentera dia banyak. Tentera yang dapat dilihat di kalangan manusia, promotor kepada kemungkaran. Tapi ketika ingat tenteranya yang satu lagi kita tak nampak, iaitu jin dan syaitan-syaitan ni memang menggalakkan kepada kemungkaran. Jadi dalam hal ini kalau kita ada friend dekat Facebook yang kerjanya mengatur orang, memutus tali silaturahim, kalau kita tak mampu nak berdakwah dengan dia, lebih baik unfriend saja. Kerana kita takut terlibat dalam kemungkaran yang dia buat. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Yang penting kita tak jadi manusia yang menyebabkan masyarakat kita tidak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qati'ur rahimin, itu orang yang memutus silaturahim. Hadis ini hadis tidak sahih, tetapi selepas itu ada hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak masuk syurga orang yang memutus tali silaturahim. Cuma komentar daripada Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata yang confirm tak masuk syurga orang yang memutus tali silaturahim ini ialah mereka yang menghalalkan memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim itu haram, tapi ada orang kata tak apa, dia halal. Itu menghalalkan satu yang haram. Kemudian Imam Nawawi kata yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim itu dia lambat masuk syurga berbanding dengan orang yang tidak ada perbuatan itu. Mengapa? Sebab nanti ada dakwah dakwi di padang mahsyar. Orang itu ambil hak orang ini kena ambil hak orang itu dan sebagainya. Sebab itu ada seorang salafus soleh, dia kata, daripada aku lambat masuk syurga sebab hak aku nak ambil ke orang lain, baik aku maafkan dulu semua orang yang memutus tali silaturahim dengan aku di dunia ni siap-siap. Sebab aku nak masuk fast track dalam syurga. Jadi daripada terlambat, terkedik-kedik nak masuk dalam syurga, biar aku ampunkan semua orang. Tak ada rugi. Tak ada rugi. Wal afina 'anil nas. Cuma orang yang susah nak minta maaf pada manusia ego. Orang yang memaafkan orang. Maafkan orang. Kita ni ialah boleh maaf tapi lupa susah. Maaf boleh tapi lupa susah. Mulut kata maaf tapi hati susah. Sebab itu perlu pada latihan-latihan mujahadah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.